Asyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 6, baris yang ke-14 daripada atas. Muka surat 6, baris yang ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang keenamnya, yang keenam daripada 6 rukun iman, percaya dengan qada dan qadar. Percaya dengan qada dan qadar. Dengan maknanya qada itu, percaya dengan qada dan qadar. Dengan maknanya qada itu penentuan yang telah menentu akan dia, akan penentuan Allah Ta'ala, yakni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menentu oleh Allah ni dengan iradah, dengan sifat iradah. Menentu oleh Allah dengan iradah. Ini hakiki. Yang menentu Allah Ta'ala dengan sifat iradah. Kalau kata menentu oleh iradah, menentu oleh sifat iradah, itu dipanggil majaz. Letak kepada sifat iradah, tapi hakikinya bukan sifat iradah. Menentu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat iradah. Kalau kata menentu oleh iradah, menjadikan oleh kudrah, itu dipanggil majaz. Letak sementara kepada sifat, tapi hakikinya menentu oleh Allah, menjadikan oleh Allah. Menentu oleh Allah dengan sifat iradah, menjadi oleh Allah dengan sifat kudrah. Itu dia yang hakiki, yang sebenar-benar. Bukan iradah yang menentukan dan bukan kudrah yang menjadikan. Berpegang semata-mata zat iradah yang menentukan, bukan Allah. Semata-mata zat kudrah, diri sifat kudrah yang menjadikan, bukan Allah. Itu pegangan yang kufur. Menentu oleh Allah yang bersifat dengan iradah, itu qada. Dan makna qadar, satunya qada, penentuan yang telah menentu oleh Allah dengan sifat iradah, itu qada. Dan makna qadar itu takdir Allah. Qadar masdar, takdir masdar, qadar takdir. Maksudnya, apa maksud qadar takdir? Apa maksud qadar takdir? Perbuatan Allah. Itu qadar, itu takdir. Perbuatan Allah yang telah perbuat, perbuatan yang telah perbuat akan dia, akan perbuatan oleh Allah. Ini majaz, ini hakiki. Perbuatan
yang telah perbuat akan dia akan perbuatan oleh Allah dengan kudrahnya. Sebab nanti dalam biasa pembicaraan sifat 20 ni terkadang menentu oleh iradah, memperbuat oleh kudrah. Ni kena ingat molek tu. Itu hanya majaz, letak sahaja. Dengannya, dengan iradah menentu. Menentu dengannya, menentu dengan iradah. Memperbuat dengannya, dengan kudrah. Itu majaz. Yang hakikinya sini, perbuatan yang telah perbuat akan dia akan perbuatan oleh Allah dengan kudrahnya, dengan sifat kudrah. Jadi qada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, ketentuan azali. Qadar takdir Allah adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Ini atas jalanan Imam Asy'ari. Atas jalanan Imam Maturidi hanya tukar sahaja. Ketentuan azali qadar, perbuatan Allah kudrah qada, tukar sahaja. Itu jalanan Imam Maturidi. Macam mana bunyi speka sebelah lelaki, okey tak? Sebelah perempuan boleh. Sebab speka ni belum lagi beres ni. Speka belum lagi beres. Hak beresnya, hak cuti sebulan tu dia punya apa ni, bangunan dia lah. Adapun speka belum selesai molek lagi. Sebab dikatakan sebelah orang perempuan tu tak berapa nak sedap molek dengar. Ada kata gitulah. Tak tahulah macam mana bunyi tu. Tapi sebelah lelaki ni bolehlah kita kata tau. Belah lelaki. Okey. Belah belakang tu? Okey. 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 Mana timbulnya belah orang perempuan lah. Lepas tu sebelah luar ada ke tak? Belah luar ada ke tak? Tak ada belah luar. Dia speka tu belum selesai molek lagi lah. Dia akan cuba ni lah, comel lah. Comel. Sebab kuliah ni perkara baru. Kuliah 3 malam, malam Ahad, malam Isnin, malam Selasa ni baru. Jadi gitulah. Di speka dia tu ada sedikit lah kekurangan dia. Tetapi insya-Allah lah akan diperbaiki. Yalah, sebab kita belajar ni kalau speka tak jelas, tak berapa jadi juga nak belajar. Sebab speka tu penting. Tak jelas tak apa nak jadilah. Jadi qada ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah, qadar, takdir, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Qada ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah, qadar, takdir ni perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Ini jalanan Imam Asy'ari. Maka percaya dengan qada dan qadar itu. Ini diperjelaskan lagi ni. Maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya. Apa makna percaya dengan qada dan qadar? Rukun iman yang ke-6. Maknanya, makna percaya dengan qada dan qadar itu mengaku putus di dalam hati seseorang. Mengaku putus di dalam hati seseorang. Percaya sepenuhnya di dalam hati seseorang. Itu makna iman. Itu makna bagi iman. Makna iman terdahulu kan di muka surat 5 terdahulu makna iman. Terdahulu bicara Islam. Kemudian pergi pada rukun Islam. Masuk sekarang bicara iman. Nanti akan bicara ihsan. Islam, iman dan ihsan. Jadi terdahulu makna iman
Bermula iman itu percaya hati seseorang serta mengaku putuh di dalam hatinya. Itu iman. Percaya hati seseorang serta mengaku putuh di dalam hati. Itu iman. Jazam, i'tiqad yang putuh di hati. Itu iman. Adapun syuhud di hati, pandang di hati, zauq rasa di hati, kecap di hati, itu pergi kepada nanti maqam ihsan. Nanti pergi kepada maqam ihsan. Kita bicara sekarang adalah iman. Percaya hati dengan makna mengaku putuh di hati. Hati tidak memandang, hati tidak merasai. Bukan hati sentiasa lupa akan qada dan qadar Allah. Di hatinya adalah perbuatan makhluk. Qada azali tak ingat. Qadar perbuatan Allah tak ingat. Kita sekarang duduk tidak terbalik, inilah qadar perbuatan Allah. Kita ingat. Kita hidup sekarang, qadar perbuatan Allah. Bukan nafas, bukan udara. Kita nampak sekarang perbuatan Allah, bukan perbuatan biji mata. Biji mata makhluk tak boleh bekah. Cermin mata makhluk tak boleh bekah. Terang ni kerana cahaya lampu lah yang menerangkan. Cahaya lampu makhluk tak boleh bekah. Nampak terang, itulah qadar perbuatan Allah. Di hati kitanya nampak kerana mata kita comel. Terang kerana cahaya lampu terang molek. Kita dapat mendengar sekarang kerana genggendang telinga kita comel. Dikuatkan suara pula dengan speaker. Kuat suara perbuatan Allah, bukan perbuatan speaker. Kita mendengar perbuatan Allah, bukan gegendang telinga kita yang menjadikan. Tapi ingatan di hati kita, semuanya perbuatan kita sendiri. Kita lupa akan qadar perbuatan Allah. Tak ada salah tu. Jadi macam mana kita nak hadirkan di hati af'alullah? Itu maqam ihsan. Itu bicara lain. Itu kurniaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bicara iman. Ini saya sentiasa peringat ni. Sekarang alhamdulillah jadi banyak dah orang minat belajar tauhid sifat 20. Tapi malang yang dijadikan sebagai guru tu ada macam-macam. Hak tak pernah belajar pun ada. Hak tak pernah belajar. Baca kitab Al-Misbahul Munir. Lepas tu baca saja. Hurah benda lain. Tak ada hurah kitab Al-Misbahul Munir. Sebab tak belajar langsung. Ni sekarang. Kena hati-hati lah. Lepas tu bicara bab pegangan, dia pergi pada bicara syuhud, bicara zauq. Waktu maqam ihsan, itu bicara lain. Itu kurniaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maqam awliya. Kita bicara syariah ni. Bicara iman. Percaya hati, mengaku putu di hati. Yang berlaku ni kesemuanya qadar perbuatan Allah. Tapi diingatan hati, perbuatan kita. Di cakapan lidah, kita yang buat, kita yang begitu, kita yang begini. Tak ada salah apa-apa. Tapi di akidah kitanya, sekalian qadar perbuatan Allah. Tapi yang ajar karuk ni dipandang pula. Mengaku putus di hati. Apabila mengaku putus di hati, bererti hati akan ingat. Tak ingat, tak mengaku putus di hati. Tak ingat, syirik kafir. Digubah gitu. Syirik kafir, tak ingat kepada af'alullah. Tengok lembu, tak ingat Allah yang menggerak diamkan lembu. Kafir. Islam pagi, kafir petang. Islam petang, kafir pagi. Nabi kata di akhir zaman. Tu tengok lembu, tak ingat Allah yang menggerak diamkan lembu. Maka kafir. Kenapa tak misal lembu, tak tahulah. Sampai sekarang pun ada yang berkesan belajar seumpama ni, dia misal lembu juga. Cuma ada tambah pula, tengok lembu ke, tengok kambing ke, tengok ayam ke, anak murid dia tambah.
Tak ingat Allah, kafir dia ubuh. Bangun pagi tengok sebelah, nampak bini, tak nampak Allah. Tu tak ada makrifah lagi tu. Allah. Balik ke rumah, beri salam, tanya bini, nampak siapa ni? Nampak abang ah, tak nampak Allah, tak ada makrifah lagi, tak kenal Tuhan lagi. Ni punya tak tahulah. Tapi ramai pula yang belajar. Masalahnya ikut ke kelas saya pun, peringat borang kali pun tak reti juga nak nilai. Siapa? Tak pandang Allah, pandang makhluk. Pandang Allah, syuhud akan Allah. Syuhud akan Allah tu maqam fana, maqam awliya. Tu jauh sangatlah dibicara. Kita bicara bab iman, untuk sah iman. Itu bicara bab maqam ihsan, maqam musyahadah. Maqam ahli kashfi itu maqam awliya. Di basirah mereka hanya syuhud, pandang akan af'alullah. Tengok makhluk dengan basar mata lendir, tapi basirah sentiasa memandang af'alullah. Ini bukan buat-buat ni. Ini maqam ihsan dia panggil. Sekarang kita bicara iman. Percaya hati, mengaku putuh di hati, itu iman. Bukan kata pandang di hati, rasa di hati, menjiwai di hati. Kena ingat molek, bila bicara bab ilmu tauhid pegangan, tiba-tiba pandang di hati, rasa di hati, bundulah, bukan. Dia tukar dengan pembicaraan dalam kitab hikam, dalam kitab ad-durrun nafi. Kitab hikam, kitab ad-durrun nafi bicara bab maqam hakiki. Kita bicara bab maqam syariah. Dalam kitab hikam, kitab ad-durrun nafi tu cerita kitab haqiqah, bukan bicara syariah. Ada ni. Jadi tukar dengan bicara haqiqah dengan bicara maqam syariah. Jadi maqam syariahnya beriman, percaya hati, mengaku putuh dalam hati. Maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya, makna percaya dengan qada dan qadar, mengaku putuh di dalam hati seseorang dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku. Ni. Segala perkara yang berlaku. Mana segala perkara yang berlaku? Daripada baik dan jahat. Baik iman dan ta'ah. Dan jahat. Jahat, kufur dan maksiat. Semuanya. Segala perkara. Semuanya. Tak cukup lagi. Tidak terkecuali walaupun sebesar zarrah. Segala perkara. Semuanya. Dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bersifat dengan iradah. Qada. Dan dengan menjadi ia ya Allah akan dia. Akan segala perkara. Dengan sifat qudrah. Itu qadar. Segala perkara. Baik dan jahat, semuanya qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Segala perkara, semuanya tidak terkecuali walaupun sebesar zarrah adalah qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dia segala perkara? Semuanya. Apa dia? Tak payah tanyalah apa dia. Contoh, tak payah contohlah. Itu, ini, tak payahlah tanya itu, ini. Segala perkara. Semuanya. Nak contoh apa lagi? Nak tanya itu, qada qadar. Ini, qada qadar. Yang kamu duk tanya tu qada qadar dah. Keluar perkataan kamu tanya tu qada dan qadar dah. Tengok kelip tak kelip mata. Tak kelip mata tu qada dan qadar. Ngiling kepala itulah qada dan qadar. Papa gesok. Tak payah dah lah. Tak payah contoh-contoh dah. Tak payah tanya hak mana-mana dah. Segala perkara ni dalam kita ni. Segala yang berlaku di kita ni qada qadar. Qada tu azali. Qada tu azali.
Yang zahir sekarang qadar. Hak qada tu siap dah. Hak qada tu siap dah. Hak qadar yang Tuhan sedang perlakukan. Hak qada tu siap dah. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala-gala perkara, kesemua perkara pada azal. Iradah muwafaqah dengan ilmu, selaras dengan ilmu. Maknanya qada Allah siap selesai dah segala-gala perkara. Sampai masa sedang berlaku ni. Ini yang kita bicara. Sedang berlaku ni, inilah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sedang berlaku? Dak tanya dah lah. Apa yang sedang berlaku? Duduk kita, gerak diam kita, nampak kita, dengar kita, mata kita berkelip, organ kita nadi kita bergerak, organ kita berfungsi, jantung ke, buah pinggang ke, paru-paru ke, semuanya berfungsi. Darah mengalir, semua yang berlaku tu qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tu sahaja. Kita ahli sunnah wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Diri pilihan hamba, itulah qadar perbuatan Allah. Diri usaha hamba, itulah qadar perbuatan Allah. Sekalian qadar perbuatan Allah. Allah perbuat sebagaimana qada azali. Itu saja. Mudah je. Jadi kalaulah begitu, berarti pilihan kita tidak ada. Perbuatan kita tidak ada. Pilihan kita ada, perbuatan kita ada, tapi ianya adalah qadar perbuatan Allah. Bukan pilihan kita, bukan perbuatan kita. Hakikinya. Nak ada pilihan kita sendiri macam mana? Nak ada perbuatan kita sendiri macam mana? Sebab apa? Segala perkara, kesemuanya qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab Minhajul Abidin bukan kata pilihan, terdetik di hati pun qada dan qadar Allah. Bukan kata usaha kita, berkelip mata memandang pun qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Sekalian perkara. Jadi hakikinya tak ada lah pilihan dan perbuatan. Jabariyah lah. Memang hakikinya Jabariyah. Tapi salah Jabariyah sebab langsung tidak berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan yang memang tidak ada. Tapi tetap wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan walaupun tak ada. Ni payah sikit ni. Benda tak ada. Hakikinya sekalian segala perkara qada dan qadar Allah. Tak ada orang kita. Wajib pegang ada. Kalau pegang ada mutlak, pilihan hamba mutlak, perbuatan hamba mutlak, kena buang lah ni. Segala perkara, kesemuanya, qada dan qadar kena buang lah. Sebab tak jadi dah lah segala perkara. Tak jadi dah lah semuanya. Tak jadi dah. Kalau pilihan kita mutlak, bukan perbuatan Allah. Kalaulah usaha kita mutlak, bukan perbuatan Allah. Lucu tu kemain kenal ni. Sebab apa? Sebab segala perkara. Berarti tak ada pilihan dan perbuatan. Nak ada kecelah mana lagi? Tak ada lah. Tapi kenapa wajib berpegang ada? Kerana ayat Al-Quran menyandarkan perbuatan kepada hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami yang sembah. Akan dikau kami yang minta pertolongan. Jadi Quran menyandarkan kami yang sembah. Kami yang minta pertolongan. Jadi kami sebagai hamba berpegang ada pilihan dan perbuatan. Tapi hakikinya pilihan dan perbuatan kami tetap qada dan qadar Allah. Hakikinya tak ada apa sekara pun. Qada qadar belaka. Gitu je. Dia kalau mati dah hak tajuk rukun iman yang ke-6 ni, tak akan terlajak kepada qadariyah dah. Qadariyah ni mensyirikkan Allah. Yang berlaku ni perbuatan hak pilihan dan perbuatan hamba sendiri dengan kudrah yang Tuhan jadikan dia hamba. Itu berat, itu mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mensyirikkan Allah pada perbuatan tu berat qadariyah ni. Sebab apa? Ni tak ada ni hak rukun yang ke-6.
Yang kita nak jaganya, kejap kita pegang rukun yang keenam ni, segala perkara semuanya qada dan qadar. Jangan terundur kepada akidah Jabariyah. Jaga situ, takut terundur kepada akidah Jabariyah. Hakikinya memang betul akidah Jabariyah, tapi salah kerana Quran sandar kepada hamba. Kenapa Quran sandar pada hamba? Hakikinya hamba tidak ada ikhtiar dan usaha. Jangan duk tanyalah kerjaan Allah Ta'ala. Kata sudahlah. Jadi dia nak letak. Nanti kita akan bicara fokus bab ikhtiar usaha. Nak letak tu sebab wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi hakikinya tak ada. Ni payah. Kalau berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, hak hamba sendirilah. Qadariyah. Qadariyah tu. Sebab sekalian adalah segala perkara semuanya qada dan qadar Allah. Kalau segala perkara semuanya qada dan qadar, hamba tak ada pilihan dan perbuatan. Jabariyah. Wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Kalau hamba ada pilihan dan perbuatan, hak hamba sungguhlah qadariyah. Tak ada hak hamba. Hak qada qadar belaka. Dan kalau hak qada qadar belaka, pegang buat apa lagi dah hamba ada pilihan dan perbuatan. Jabariyah. Ada ni? Dia gimari tu gimari. Sining pun nak molek sining ni, kena duduk tenang molek. Faham pegang. Kita ni yang payahnya duduk fikir tu jadi pening kepala. Ni pun orang nak. Dia yang banyak timbul qadariyah. Sebab apa? Tak ada rukun iman yang keenam. Semata-mata rukun iman yang keenam saja tak tekan bab kita usaha, barulah terundur kepada Jabariyah. Tapi yang banyaknya tak ada rukun yang keenam. Hak banyak tak ada rukun yang keenam. Dia akan terlajak kepada akidah qadariyah yang mensyirikkan Allah pada perbuatan yang khilaf, kafir ataupun dosa besar. Pegang kejap dah rukun yang keenam, tapi tak hura bab kita usaha. Inilah terundur pada akidah Jabariyah. Jabariyah tidak ada ulama menghukumkan kafir. Ada kadang-kadang orang ni tak tahu Ustaz, saya tak tahu. Dah ambil hera macam mana? Itulah sekalian segala perkara qada dan qadar. Dah kita ngapa dah budak-budak. Segala perkara qada dan qadar. Lepas tu kita hamba ada pilihan dan perbuatan ke? Ada pilihan dan perbuatan ke tidak? Ada dah. Dah ada tu ada macam mana? Ada sungguh pula. Dah ada sungguh pula. Tadi kata segala perkara qada dan qadar. Segala perkara qada dan qadar. Lepas tu pilihan hamba sungguh bukan qada qadar. Dah ada berlawang dua tu kata. Saya nak cara biar kata. Dak. Jadi pakai tolak terus, dia tak ambil terus. Jadi maknanya dia tak ada orang yang kenal. Apabila pilihan dan perbuatan hamba mutlak hak hamba, tak ada lah hukum kenal. Tak, dia kata segala perkara qada dan qadar. Segala perkara qada dan qadar. Macam mana kamu berpegang pilihan kamu sungguh-sungguh, perbuatan kamu sungguh-sungguh, bukan qada qadar. Dan segala perkara kok mana pula jadinya? Akhirnya pakai biah, pakai senang-senang lah. Senang-senang ke mana? Tak ada. Tak ada hukum kenal. Ia disebut je segala perkara. Kalau ada hukum kenal segala perkara, nak jaga. Tak ada kita Tuhan tu nak jaga. Terundur pada akidah Jabariyah. Atau ada juga. Tapi yang banyaknya qadariyah. Terkadang lebih sesat dari qadariyah. Hak ijma' kafir pun ada. Pernah jumpa belaka orang semayang bang belaka. Nak boleh ke betul balik dengan akidah yang sebenar tu, Allah lah. Badan ni. Hak tamu cara tak ambuh. Biar pakai gitu lah. Gitu mana? Akidah macam mana? Jadi kita semayang-semayang dah lah. Semayang macam mana kalau akidah tak tahu?
Orang-orang lain pula hok dengan anak beranak, dengan kawan-kawan pun menghadapi masalah yang sama. Menghadapi masalah nak hura bab qada kepada keluarga, nak hura qada kepada kawan-kawan. Dia kata susahlah. Susah dia kata. Terang-terang perkara jahat qada. Perkara jahat qada. Lepas tu kupu maksiat qada. Bagaimana pula dia kata? Takkan sembah berhala qada. Takkan berjudi, minum arak, berzina, merampok, mencuri, membunuh. Takkan qada. Tadi kamu kata jahat qada. Tahu je bakal. Jahat qada ke dah? Dah kau main kenang kan baik jahat qada. Jadi semua berhala tu qada ke? Ya sungguh dia kata takkan qada. Tadi kamu kata jahat qada. Lagi pula pada tadi berjudi, minum arak, berzina, merampok, mencuri, membunuh. Qada. Tak nak sabar pula dia kata. Tapi tadi kata jahat qada. Ada ni. Tak ada. Padahal jelas tu. Hak jahat qada. Semua berhala qada. Berjudi, minum arak, berzina qada. Merampok, mencuri, membunuh qada. Segala-gala baik dan jahat qada. Hak tu pun tak boleh nak pergi dah. Ikhtiar usaha nak letak di mana? Ikhtiar usaha ni payah. Sebab tajuk rukun kenang tak ada ikhtiar usaha. Tajuk rukun nikmat keenam segala perkara qada. Tak ada. Itu usaha tak ada. Akhirnya berpegang tak ada kita. Tuhan belaka. Qada Jabariyah. Wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Pilihan dan perbuatan kita sungguh-sungguh Qadariyah pula. Wajib berpegang ada. Itu usaha yang sebenarnya tak ada. Mana? Kita duk ngaji sok mudah tak apalah. Tapi tadi pengalaman orang lain. Dia kata Allah, siapa ke sudah dia kata, tak boleh nak pegang juga. Tak boleh nak pegang. Akhirnya pakai mumung aku. Ada pagi tu. Sama dia, ambo. Ni cerita orang semayabang tak tinggal belakang ni berjemaah laginya. Akhir mumung aku. Pening kepala. Payah dia kata. Payah macam mana? Faham pegang. Payah apa? Orang lain pegang mana ada mudah. Wajib berpegang. Ada pilihan perbuatan. Berpeganglah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi pilihan dan perbuatan hak Tuhan juga. Lah, rukun kenang segala perkara. Semuanya qada dan qadar. Dah lah. Kat tu je. Wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Hakikinya tak ada. Ni mah hakikinya tak ada. Rukun kenang segala perkara. Tak terkecuali walaupun sebesar zarah. Siapa pekat mumung aku. Tambuh. Payah dia kata. Payah. Sebut boleh segala perkara. Ya. Baik jahat. Ya. Boleh tarik balik. Ya sungguh dah. Takkan hak jahat qada juga. Dia tarik balik pula. Sebab tu banyak sekali sebut baik buruk. Dia tak sebut baik jahat. Baik buruk. Apa dia buruk? Sakit. Apa dia buruk? Miskin. Itu mudah lah. Jahat je masalah lalu. Tak boleh nak terima. Kalau buruk tu boleh terima lah. Tapi bukan baik buruk. Baik jahat. Jahat tu kufur maksiat. Ini saya pernah cerita ni. Mengajar kitab Hidayatus Sibyan. Dalam tu jelas Hidayatus Sibyan. Baik iman dan ta'ah. Jahat, kufur dan maksiat. Masing-masing pegang kitab tangan ni. Baik iman dan ta'ah, jahat, kufur dan maksiat. Ulang tu, kufur dan maksiat seminggu. Masuk minggu kedua, ulang lagi.
Jahat, kufur dan maksiat. Masuk ketiga, ulang lagi. Barulah tanya, Ustaz kok jahat pun qada ke? Ayat ketiga baru tanya. Tu kita ada depan tu. Hak jahat, kufur dan maksiat. Kufur ni saya detailkan lah. Kufur ni apa? Sembah berhala, sembah api. Tu kufur. Jahat ni apa? Berjudi, minum arak, berzina. Qada dan qada. Hari ketiga. Jahat pun qada. Dah, macam mana? Dalam kitab tu cerita macam mana rukun yang keenam. Faham? Makna kalau cerita sambil lalu je, tak ambil. Sebut boleh, tapi tak ambil, tak pegang. Tak pegang. Hanya duduk mulut je. Segala perkara duduk mulut. Perkara jahat qada duduk mulut. Pegangan tak ada sebab tak faham pun. Faham segala perkara tak akan jadi dah qadariyah. Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Nak jaga takut terundur pada akidah jabariyah. Itu nak jaga. Orang belajar molek-molek selesai, cukup simple, cukup mudah. Tak payah bahas panjang-panjang, faham, pegang. Gitu je. Segala perkara semuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita berhenti hak kuliah terakhir dahulu 31 bulan 10 lah hak terakhirnya. 31 bulan 10 bicara berkaitan dengan qada azali dan qada yang tercatat di Lauh Mahfuz, qada yang tercatat di suhuf malaikat. Serta saya bawa buku tingkatan 3. Tingkatan 3 tu KPM, Kementerian Pelajaran Malaysia. Dalam tu ada bicara berkaitan dengan rukun iman yang keenam, ada bicara berkaitan dengan qada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Itu pun satulah, kena faham molek. Yang kita bicara sekarang adalah ketentuan azali. Kita bicara qada perbuatan Allah, kita bicara semula. Jadi qada ni ketentuan azali. Itu rekah dia. Ketentuan azal dia panggil, ketentuan azali. Azali ni sedia kala, tidak ada permulaan. Kita ada satu qadim, kita ada satunya azali. Qadim dengan azali pandangan muktamad satu makna, lapah yang muradif. Kita ambil pandangan muktamad lah, mudah cerita. Jadi qadim sedikala tidak ada permulaan, azali sedikala tidak ada permulaan. Jadi sekarang ni ketentuan azali qada. Ketentuan azali Allah qadim. Sifat iradah Allah qadimah sediakala. Allah yang bersifat dengan iradah menentukan sediakala juga. Dia panggil ketentuan azali. Adapun bicara Lauh Mahfuz itu bicara baharu. Sebab Lauh Mahfuz makhluk. Qalam yang mencatat makhluk baharu. Kemudian daripada Lauh Mahfuz, malaikat catat di suhuf malaikah. Malaikah pun baharu. Suhuf malaikah pun baharu. Yang kita bicara rukun iman yang keenam, ketentuan azali. Kita bukan bicara ketentuan Lauh Mahfuz. Ketentuan yang tercatat di suhuf malaikah, ketentuan yang tercatat di budak umur 4 bulan dalam kandungan ibu. Itu semua ketentuan yang baru. Kena beza dahulu antara ketentuan azali dengan ketentuan qada yang tercatat di Lauh Mahfuz, di suhuf malaikah, kelayan malaikah, di budak umur 4 bulan dalam kandungan ibu. Itu semua qada yang baru. Yang bicara sekarang rukun iman yang keenam, qada azali, ketentuan azali. Ada orang kata sini pun dia kata nak selesai juga, nak hura dia kata. Orang tadi nak terima. Dia kira qada azali dengan Lauh Mahfuz ni sama. Sama macam mana? Qada azali ni qadim. Catatan Lauh Mahfuz baru.
Samanya macam mana? Qada azali tidak ada penghujung. Catatan Lauh Mahfuz sampai kepada kiamat. Kemudian bicara bab qada azali, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, dia muafaqah dengan ilmu. Muafaqah dengan ilmu. Allah mengetahui segala-gala perkara pada azal, perkara yang harus ada, harus tiada. Allah menentukan segala-gala perkara pada azal. Maka ketentuan azali mubrang, putus segala-galanya. Tidak ada yang mu'allaq dan mustahil berubah sama sekali. Yang mu'allaq, yang berubah, itu catatan Lauh Mahfuz. Ada yang mu'allaq dan akan berubah. Tapi yang tergantung antara contohnya berdoa ataupun tidak berdoa. Sampai masa berdoa, itulah qada azali. Sampai masa tidak berdoa, itulah qada azali. Tergantung hanya di Lauh Mahfuz. Tergantung hanya di suhu malaikat. Tapi di ilmu Allah, hak azali, iradah ilmu, tak ada tergantung. Mubrang putus belah kedah. Mustahil berubah sama sekali ketentuan azali. Kalau berubah ketentuan azali, di mana kau letak sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebab qada ni iradah muafaqah dengan ilmu. Jadi yang tergantung, yang berubah di Lauh Mahfuz. Tergantung macam mana? Berdoa, tidak berdoa. Hubung silaturrahim, tidak hubung silaturrahim. Buat kebajikan, tidak buat kebajikan. Berdoa, nasibnya berubah. Tidak berdoa, nasibnya tidak berubah. Contoh. Tapi hak azal telah menetapkan berdoa ataupun tidak. Hubung silaturrahim, umurnya akan ditambah. Tidak hubung silaturrahim, umurnya tidak akan ditambah. Hubung silaturahim ataupun tidak, Allah telah qadakkan pada azal. Tergantung hanya di Lauh Mahfuz saja. Ada ni. Dia buat kebajikan, maka Allah perlepaskan daripada musibah. Dia tidak buat kebajikan, Allah Ta'ala timpakan musibah. Di Lauh Mahfuz. Dia buat kebajikan, Allah Ta'ala akan melepaskan dia daripada kena musibah. Kalau dia tidak buat kebajikan, Allah Ta'ala akan timpakan musibah. Sampai masa dia buat kebajikan, maka terlepas daripada musibah. Itulah qada azali. Sampai masa dia tidak buat kebajikan, dindipa musibah. Itulah qada azali. Ada ni. Jadi tergantung dan seperti berubah hanya di Lauh Mahfuz. Di iradah ilmu Allah mubram, putus belah kedah. Lepas tu kita macam mana? Kita sebagai hamba perbanyakkan doa. Kita dituntut sentiasa hubung silaturahim. Kita dituntut supaya memperbanyakkan amal kebajikan. Sampai masa berdoa, itu qada azali. Ada bahagian, itu qada azali. Ada orang tidak berdoa, itu qada azali. Tak ada bahagian, itulah qada azali. Itu je. Sebab kalau kita mati dah, segala perkara Allah telah qadakkan pada azal. Nak tergantung kok mana lagi. Apabila segala perkara Allah telah qadakkan pada azal, Allah telah kehendak, Allah telah tentukan, tetapkan, putuskan pada azal. Nak tergantung kok mana lagi. Tergantung ni belum ditetapkan, belum diputuskan. Allah belum kehendak laginya. Kemungkinan begini, kemungkinan begini. Jadi macam mana dengan segala perkara Allah telah qadakkan pada azal. Allah mengetahui segala perkara pada azal. Allah telah menghendaki, menentukan, menetap, memutuskan segala perkara pada azal. Tak ada dah tergantungnya. Jadi kalau Allah telah qadakkan pada azal, Allah telah qadakkan segala perkara pada azal, tiba-tiba ada yang tergantung, luculah segala perkara Allah telah qadakkan. Allah qadakkan setengah perkara
Dan setengah perkara lagi Allah gantung, Allah belum qadakkan lagi. Apa kena, apa kena. Tapi rukun iman keenamnya, segala perkara Allah telah qadakkan pada azal. Iradah ilmu, nak tergantungnya kat mana lagi? Tergantung hanya di Lauh Mahfuz, di suhuf malaikat. Tu saja yang tergantung, bukan di iradah ilmu Allah yang kita bicara rukun iman yang keenam. Sebab tu saya sudah sebut berulang kali dalam kitab Al-Misbahul Munir ni, dalam kitab Faridatul Faraid, tidak membicarakan qada yang tercatat di Lauh Mahfuz, hanya bicara qada azali. Sekarang ni dia campur aduk antara rukun keenam qada azali dengan qada Lauh Mahfuz. Akhirnya qada azali pun tergantung juga. Akhirnya qada azali pun berubah juga. Mustahil sama sekali berubah qada azali, iradah dan ilmu. Ni jauh sangat lagi ni. Sehingga ada orang ceramah qada Lauh Mahfuz yang azali. Lauh Mahfuz pun azali. Dan memang ada orang mengajar hak mu'allaq tu hak rukun yang keenam. Hak iradah ilmu tu mu'allaq. Dan ada satu ceramah tu 2 kali ceramah orang yang sama. 2 kali ceramah orang yang sama. Dia hurah tu memang jauh sangat lagi. Bukan setakat hurah yang tu jauh lagi. Mu'allaq mubrong pun ditukar. Ini orang hebat belaka ni. Orang masuk TV radio belaka ni. Bukan ustaz kapung ni. Ni tak cerita ustaz kapung. Ni cerita hak international, hak masuk audio, masuk TV. Dah lah dihurah mubram mu'allaq tu salah. Mubram mu'allaq tu pun mubram tergantung, mu'allaq putus. Kata warna pula 2 kali 2 program yang berasingan orang yang sama. Mubram tergantung, mu'allaq putus. Lah, tak reti sangat pun. Takkan tak reti mu'allaq taklik. Biasanya tak taklik. Kan orang kan sudah kahwin kan ada taklik tu kan. Jika itu taklik gantung. Tiba-tiba mubram tergantung, mu'allaq putus. Allah kata mubram mu'allaq pun tak tahu dah ke benda. Ceramah dalam bab ni qada Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam TV radio. Jadi tergantungnya mubram, putusnya mu'allaq. Dan nak kira mana? Sebut nama orang kenal belaka Orang TV orang dia kan tak kenal pula nya. Orang ada nama belaka. Jadi tak pelik lah kalau bicara hak azali pun tergantung dan berubah. Mustahil sama sekali. Tetapi apa yang Allah perintahkan kolam catat di Lauh Mahfuz adalah di qada azali. Allah perintah seumpama tu. Kolam mencatat pula hakikinya bukan kolam yang mencatat qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kolam makhluk tak bekas. Malaikat catat pula ke di suhu malaikat. Malaikat pun makhluk tak bekas. Catatan tu tetap qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab malaikat makhluk tak bekas sama sekali. Itu pegangan kita lah. Jadi hak Lauh Mahfuz, hak suhu malaikat, hak budak umur 4 bulan tu, hak ada yang mubram, ada yang tergantung. Tapi kesemuanya duduk di bawah hak qada azali. Segala perkara Allah telah qadakkan pada azal. Iradah dan ilmu mustahil sama sekali berubah. Kemudian dia berkaitan dengan qada Allah ni yang terpesong sampai tangga kufur, hak berkaitan dengan golongan yang menafikan qada iradah Allah serta menafikan ilmu Allah. Dia yang banyak kufur pegangan kafir ni. Pada ni kufur. Apa beza kufur dengan kafir? Kafir tu orang, kufur ni kekufuran tu lah.
Kafir ni orang sifat kan. Tapi sebut kufur kafir ni kita hok tulis je, tak apalah. Hok pegangan banyak kafirnya pada pembicaraan bab qadar. Itu hok banyak terpesong sampai tangga kafir ijma' ulama, iman tidak sah, kekal neraka selama-lamanya. Dianya orang Islam. Islam lain, iman lain. Kita bicara iman sekarang, hukum akhirah di sisi Allah. Islam tu hukum dunia. Pada ni Islam hukum dunia di sisi manusia. Orang ni orang Islam atas dunia. Di sisi manusia dia orang Islam. Tapi iman ni di sisi Allah, di sisi hukum akhirah. Jadi kalau iman tidak sah, dipanggil kafir di sisi Allah, kafir hukum akhirah. Hukum dunia di sisi manusia dia orang Islam. Bermuamalah sebagaimana orang Islam ramai-ramai. Boleh berkahwin dengan dia. Dia mati, jenazah diuruskan sebagai orang Islam. Tapi dia kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tak tahu. Ini berkaitan dengan pegangan masing-masing lah ni. Faham tak? Jadi hak siapa tangga kafirnya, yang banyaknya adalah terpesong pada persoalan qadar. Adapun hak kafir pada persoalan qada, hak ni golongan yang menafikan iradah Allah serta menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hak ni dia panggil puak qadariyah. Puak qadariyah. Tadi saya disebut tadi qadariyah, jabariyah atau lain, itu qadariyah lain. Tadi saya disebut berkait dengan ikhtiar dan usaha keluar pegangan qadariyah yang mensyirikkan Allah pada perbuatan, keluar pegangan jabariyah, itu qadariyah lain. Adapun qadariyah yang menafikan iradah dan ilmu Allah ni kafir ijma' ulama ni. Ni kafir terus. Adapun qadariyah bicara bab itu usaha atau khilaf pada kafir. Sebab dia qadariyah ni dia ada dua. Ni kita kena tahu juga nama dia tu. Satu dia panggil qadariyah mutaqaddimun yang timbul di awal Islam. Satunya qadariyah mutaakhirun, timbulnya kemudian. Qadariyah mutaqaddimun ni terkadang dikenali dengan al-qadariyatul ula. Qadariyah hak pertama. Qadariyah mutaakhirun ni terkadang dikenali dengan al-qadariyatus saniyah. Qadariyah yang kedua. Jadi kalau kita bicara qadariyah lawan jabariyah, kena kepada qadariyah yang kedua, bukan qadariyah pertama. Kemudian kalau kita menyebut fahaman qadariyah, kalau kita menyebut fahaman qadariyah, tapi qadariyah ni ada dua. Hak mana kehendak kitab sebenarnya? Sebab disebut qadariyah, hak pertama ke hak kedua? Dia tak nyatakan. Kena kepada qadariyah yang kedua. Qadariyah yang pertama jarang dibicarakan. Sebab tu berat sangat tu, kafir terus tu. Qadariyah tu pupuh pada masa Imam Syafi'i rahimahullah, kurun yang kedua. Kurun yang kedua timbul fahaman ni, pupuh fahaman ni pada masa Imam Syafi'i rahimahullah. Ini qadariyah kata qadariyah yang permulaan ni. Ni jarang disebut dalam kitab sebab melampau sangat. Melampaunya macam mana? Qadariyah puak ni dia menafikan kehendak Allah. Allah tidak menghendaki serta Allah tidak mengetahui. Dia di situ. Kehendak pun tidak, tahu pun tidak. Dan bila Allah Ta'ala tahu, lepas berlaku tahulah Allah. Lepas berlaku Allah tahu. Sama macam kita lah, kita pun lepas berlaku tahu juga. Ini jangan disebut sebab dia menafikan iradah dan ilmu. Dia menafikan iradah dan ilmu. Allah tidak menghendaki serta Allah tidak mengetahui. Sebab kita qada ni iradah muafaqah dengan ilmu. Kita bicara qada,
iradah muwafaqah dengan ilmu. Hak ning ni dia tolak kedua-dua. Allah tidak menghendaki serta Allah tidak mengetahui. Allah mengetahui sampai masa berlaku. Manusia ni ada, Allah buat. Manusia ni ada, Allah buat. Tapi apa yang berlaku di manusia, Allah tidak menghendaki dan Allah tidak tahu. Oh, tengok-tengok, oh, subuh molek budak ni. Segar molek budak ni. Mak ayah dia makan cukup, baru Allah Ta'ala tahu. Yang budak ni segar molek, Allah tidak menghendaki dan Allah tak tahu pada asalnya. Allah tahu kemudian. Ni kapi ijma' ulama. Ni jarang disebut dalam kitab. Sebab pelik sangat. Tapi ini timbul di awal Islam ni. Pupuh pada masa Imam Syafi'i rahimahullah. Dipanggil Qadariyah Mutaqaddimun ataupun Qadariyah Al-Qadariyatul Ula. Bila sebut Qadariyah saja, kena kepada Qadariyah, bicara bab istiusaha, regu kepada Jabariyah. Itu bicara lain tu. Tu. Ni hak Qadariyah, hak menafikan. Kalau sebut gini, Qadariyah yang menafikan kehendak Allah, barulah pergi kepada Qadariyah hak kafir tu. Kalau sebut kata Qadariyah sahaja, kena kepada Qadariyah, lawang pada Jabariyah, golongan yang berpegang hamba bekah dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Tu. Hak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Bukan Qadariyah hak kafir ni. Tapi kalau kita bicara golongan yang terpesong pada bab qada sampai tahap kafir, ni. Golongan yang menafikan kehendak iradah Allah serta menafikan mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak kehendak serta Allah tidak mengetahui. Sampai masa berlaku perkara yang Allah tidak kehendak, Allah Taala pun tahulah. Oh, berlaku gitu. Ada ni. Contohlah kita melangkah. Kita nak ke mana? Allah tidak mengetahui. Allah tidak menghendaki yang kita akan melangkah dan Allah tidak mengetahui langkahan kita ke mana. Kita ke kanan, baru Allah Taala tahu. Oh, pergi kanan. Kita pergi ke kiri, baru Allah Taala tahu pergi kiri. Memanglah kafir. Ni yang terpesong dalam bab qada yang sapa tangga kafir. Qadariyah Mutaqaddimun yang menafikan kehendak iradah Allah serta menafikan mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Ini jarang disebut di dalam kitab. Jarang disebut dalam kitab. Sebab apa? Sebab pelik sangat-sangat. Adapun hak banyak lagi golongan terpesong dalam bab qada ni, termasuk nanti kita bicara berkaitan dengan Mu'tazilah yang menafikan qada Allah pada perkara jahat. Allah hanya mengqadakan perkara baik. Tetapi walaupun Allah tidak mengqadakan hamba melakukan kejahatan, Allah mengetahui. Dia gini, menafikan ilmu memang kafir. Menafikan ilmu memang kafir. Menafikan kehendak iradah, ni barulah pergi kepada Mu'tazilah yang khilaf pada kafir. Tolak ilmu je. Sebab ada orang ceramah, Allah pun bukan kehendak tahu belaka, dia kata. Kalau dia kata bukan Allah kehendak belaka, itu Mu'tazilah. Allah kehendak yang baik je, yang jahat Allah tak kehendak. Tapi Allah tak tahu. Allah tidak kehendak seseorang sembah berhala. Allah tidak kehendak seseorang berjudi, minum arak, berzina. Tapi Allah Ta'ala tahu pada azal seseorang akan kafir, sembah berhala. Allah Ta'ala tahu pada azal seseorang akan berjudi, minum arak, berzina. Ni hak Mu'tazilah yang masyhur, yang menafikan qada Allah pada perkara jahat, tapi Allah mengetahui. Tapi ada satu ceramah tu, dia kata bukan Allah kehendak belaka dan bukan Allah tahu belaka. Kata menafikan tahu habis. Menafikan kehendak itu akidah Mu'tazilah yang khilaf pada kafir. Berat dah akidah Mu'tazilah ni, yang menafikan kehendak Allah pada perkara jahat. Berat sangat dah. Tapi kalau menafikan ilmu Allah, tu habis dah lah tu. Dia kata bukan semua Allah kehendak dan bukan semua Allah Ta'ala tahu.
Ni rakaman pengajaran lah ni. Kalau bukan semua Allah Ta'ala kendak, itu Mu'tazilah yang menafikan qada Allah pada perkara jahat. Bukan semua Allah Ta'ala tahu apa maksud dia. Ada perkara yang Allah Ta'ala tahu, ada perkara yang Allah Ta'ala tidak tahu. Kafir lalu dah. Imannya batal, tak sah lalu iman dia. Kalau menafikan ilmu. Siapa tangga tu. Tapi cerita-cerita hak menafikan ilmu ni tak ada dah cerita tu sebenarnya. Mu'tazilah mana-mana pun tidak ada yang menafikan mengetahui Allah. Mengetahui tetap. Mu'tazilahnya menafikan qada Allah, contohnya pada perkara yang jahat. Allah tidak mengqadakkan hamba melakukan perkara jahat, tapi Allah mengetahui segala-gala perkara pada azal. Hamba memilih perkara jahat, Allah mengetahui, tapi Allah tidak menghendaki. Atau Mu'tazilah. Hak terpesun dalam bab qada yang khilaf pada kafir. Jadi yang terpesun pada qada yang kafir ijma' ulama, menafikan iradah Allah serta menafikan tahu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung baliklah pada kaitan dengan pembicaraan bab qada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan bicara berkaitan golongan yang terpesong pada pembicaraan qada Allah, termasuk menafikan qada Allah pada perkara yang jahat. Allah hanya mengqadakkan perkara baik, tapi Allah tidak mengqadakkan akan perkara yang jahat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.